Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan saja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, kisah yang pertama. Pengalaman seorang pendengar bernama Dian berkongsi peristiwa beliau yang tak dapat dilupakan. Katanya, saya pernah memakai sejenis susuk. Casey, ini kawan saya yang ajak. Katanya cubalah. Pada mulanya saya tidak ingin mencuba. Saya memakai susuk tersebut hanya untuk beberapa hari saja. Setelah itu, perasaan saya ini rasa tak sedap. Sampaikan saya melanggar pantang. Pendengar Ria 897 dalam kiriman email Dian kepada saya. Pantang yang dia harus ikut dan patuh antaranya, jangan jalan di bawah jemuran. Rumah flat Casey, kalau nak ke tempat belakang tempat letak kereta, kita kadang galakkan jalan bawah jemuran. Pada mulanya, saya praktikkan. Walaupun saya letak kenderaan saya ni betul-betul di belakang blok, tapi oleh kerana pantang, saya kena jalan jauh dan keluar dari satu lagi sudut hanya untuk pergi ke tempat letak kereta di belakang rumah saya di kawasan Bedok North. Pendengar Ria 897, katanya Dian. Setelah beberapa hari saya mengenakan susuk tersebut dan saya rasa saya telah pun melakukan sesuatu dosa besar. Saya tidak ikut pantang, malah saya langgar pantang, Casey. Saya jalan bawah jemuran. Rasa hati berdegap-degup, tapi buat juga, Casey. Saya fikirkan, saya ingatkan kata Dian, saya ni kan dah pakai sesuatu, jadi bila langgar pantang, benda tu takkan jadilah. Itu tanggapan saya terhadap barang yang saya pakai ini. Tapi ternyata tanggapan saya salah. Bila kita jalan ataupun kita langgar pantang, bukan bermakna apa yang kita hajatkan tidak tercapai, malah musibah akan melanda. Casey, malam yang pertama, waktu pagi saya keluar nak pergi tempat tugas memandu jalan bawah jemuran. Malam tu bila saya balik nak tidur, Casey, sedang saya baring. Dian, aku datang, Dian. Saya terbangun beberapa kali. Saya fikirkan ibu saya yang panggil saya. Tapi tengok dalam bilik, pintu bilik saya ditutup, tingkap bilik ditutup. Saya bangun keluar dari bilik, saya menjenguk pintu bilik tidur ibu saya pun ditutup. Saya masuk balik, lelapkan mata. Dian, aku datang, Dian. Pendengar Ria 897, katanya Dian, saya tak boleh tidur malam tu, Casey. Saya terpaksa pergi bilik ibu saya. Saya minta tolong, Ibu, boleh tolong tak temankan Dian tidur malam ni? Tak sedap hatilah. Casey, dipendekkan cerita,
Pada paginya, Kisi, saya nak pergi tugas. Ibu saya memandang saya semacam. Saya pun tanya, Bu, kenapa ibu tengok Dian macam ni, Ibu? Tak ada apa-apalah, Dian. Dalam aku pergi kerja. Saya pergi tempat tugas, saya balik. Ibu saya menangis. Dian, kau cakap dengan ibu. Apa yang kau dah buat, Dian? Dian, kau cakap dengan ibu apa yang kau dah buat. Ibu dapat tengok air wajah muka engkau ni, Dian. Ada benda yang kau rahsiakan dari aku, Dian. Saya berlutut dan saya minta maaf pada ibu. Malam tu saya minta ibu temankan lagi. Sedang kami tidur, saya tidur dalam bilik ibu, dengar suara yang sama. Aku datang, Dian. Pendengar Ria 897, saya diganggu, kata Dian. Untuk sekian waktu. Benda tu datang, tapi saya bersyukur, Casey. Tak boleh masuk dalam rumah. Tak boleh masuk. Bila berubat, pakar yang mengubati saya mengatakan nasib baik saya datang cepat. Nasib baik ibu saya boleh mengesan dan buat tindakan. Sebabnya apa? Benda ini akan melarut sampai ke dalam mimpi. Jadi bila dalam mimpi, saya akan bangun sendiri, sleepwalking katanya, akan buka pintu, kemudian panggil dia masuk. Bila tuan rumah memanggil makhluk itu masuk dengan rela hati, maka dia boleh masuk ke rumah walaupun apa pendinding yang dipakai. Saya dengar terperanjat, Casey. Benda tu masih berlega di luar rumah. Kadang-kala bila saya balik kerja, beberapa kali terperanjat, nampak susuk tubuh manusia besar, hitam, sedang duduk menyangkung tepi koridor rumah saya. Dari jauh dah nampak. Saya telefon ibu saya. Bu, buka pintu, Bu. Ibu boleh diri di luar tak? Ibu saya keluar diri. Dan ibu saya tahu yang saya ada ternampak sesuatu. Terima kasih, Casey. Pendengar Ria, selamat tengah malam. Saudara, kita dapat ambil iktibar dari pengalaman seorang pendengar yang ikut-ikut kawan. Ya, tolong jangan ikut kawan dalam apa jua keputusan. Mungkin dalam keputusan juga, ya, mungkin kalau saya cakap ni tak ada perkara misteri, tapi mungkin sekarang ini dapat keputusan, peperiksaan anda nak pergi ke jurusan mungkin di universiti, di politeknik. Kawan masuk jurusan ni, awak main ikut meluru, ikutlah kawan masuk apa. Bila dah berada dalam jurusan tersebut, awak berubah hati, alamak tak suka lah, tak berkenan dan sebagainya. Jadi anda harus ingat, ya, apa yang Johan lakukan adalah kehendak anda sendiri. Jangan ikut-ikut orang. Dan awal tadi Dian kata ikut kawannya. Kawannya kata, cuba, bagus. Dian tidak jelaskan sebenarnya apakah tujuan beliau menggunakan susuk ini. Adakah untuk kecantikan ataupun untuk melindungi beliau, tidak pasti. Tapi apapun jua, ingat apa yang dilakukan oleh Dian ternyata adalah salah dari segi akidah. Kita teruskan, saudara, dengan kisah-kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingat, rancangan ini hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Sekarang ini kita teruskan kisah yang diceritakan oleh seorang pendengar yang tinggal di Masling. Kisahnya ketika isteri hamil anak yang pertama. Kisah ini berlaku tahun 90-an di salah sebuah estet perumahan di Masling. Baik, pendengar Misteri Jam 12 daripada seorang rakan kita, pendengar yang berkongsi peristiwa berlaku tahun 90-an. Waktu itu istrinya baru melahirkan anak yang pertama. Jadi katanya Abang Zul berkongsi peristiwa. Dia katakan, Abang Zul, pengalaman beliau ini, saya ni sebenarnya setelah menziarahi isteri di hospital dan sebenarnya nak tidur di sana. Tapi entah kenapa bila saya kata nak tidur, mereka kata, jadi bayangkan pendengar Ria, beliau akan dikenakan bayaran cas untuk menemani isteri di hospital walaupun saya tidur di atas sofa, katanya Abang Zul. Jadi saya beritahu isteri, tak apalah, saya balik dulu, saya tidur, besok lepas kerja saya datang. Rakan MJ12, saya membawa pulang bersama dengan saya dalam bekas
dan diletakkan dalam beg plastik. Ia merupakan Uri anak saya yang baru dilahirkan. Sebenarnya sudah beberapa kali ibu mertua saya mengingatkan saya, Zul, nanti Uri anak engkau, aku tak nak kau kasih hospital, kau tanam sendiri. Kerana ibu mertua saya memberitahu, kalau Uri itu dikasih hospital, pendengar ya, ingat ini adalah apa yang disangkakan oleh ibu mertua. Benar ataupun tidak, anda tanyalah. Pastinya sekarang ini kita tahulah kena dapat kelulusan daripada empunya diri. Jadi ibu mertua ingatkan, fikirkan waktu itu Uri yang tidak dibawa pulang akan digunakan untuk eksperimentasi di hospital, katanya Zul. Walaupun beberapa kali saya cuba meyakini beliau dan dia kata, aku nak kau bawa balik Uri anak kau tanam. Salah ke? Kemudian macam-macam kisi dia kata. Dia dah siapkan bekas. Ada kisi, porselin. Dibuat dari tanah liat kisi. Dia letak dalam rumah saya. Dia kata, Uri tu masuk dalam bekas tu, tanam. Saya tanya nak tanam di mana? Kau tanamlah belakang masjid ke dekat mana-mana asalkan jangan nampak orang. Dan tanam tu dalamnya mesti ada. Kalau korek tak terlampau dalam, nanti anjing boleh bau dan korek akan makan Uri anak kau. Dan katanya, ada juga makhluk-makhluk yang boleh bau. Saya pun bawa pulang Uri tersebut masuk dalam rumah, saya tutup pintu. Waktu saya pulang dah lewat malam kisi. Jadi saya angkat Uri itu keluar, saya letak dalam bekas, saya tutup. Letak atas meja. Tak pernah kisi saya duduk dalam rumah saya di Masling. Tiba-tiba saya sendiri takut duduk dalam rumah saya. Dah letak Uri tu kisi. Saya nak masuk dalam bilik ni, lampu bilik saya tutup, masih belum dibuka. Sedang berdiri, saya nampak dekat tingkap bilik kisi ada kepala terbang. Astagfirullah. Bila saya nampak, saya buka lampu, dia hilang. Saya perasan kisi, tingkap bilik macam ada kepala penanggal kisi. Dengan segera tangan saya pusing dan kepala tengok ni, buka lampu, dia hilang. Mungkin hayalan agaknya. Tak apalah. Malam tu kisi rasa tak sedap hati. Sedang duduk di ruang tamu. Saya sedang waktu itu ingat lagi nak menonton bola sepak. Tiba-tiba saya dengar ada orang beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bangun, saya pergi depan, buka pintu, depan rumah tak ada orang. Tiba-tiba meremang dan bau busuk sangat. Astagfirullahalazim, bau apa ni? Saya tutup pintu balik. Assalamualaikum. Kisi, hanya Allah saja yang tahu perasaan saya pada malam tu. Saya kena gangguan kisi. Baru saya teringat, ya Allah, aku bawa balik Uri anak aku. Saya pusing belakang, tengok Uri dalam bekas tu dah membuat saya takut. Satu malam saya diganggu sampai waktu subuh. Akhirnya saya tertidur kerana kepenatan. Tidur di ruang tamu kisi, nak masuk bilik tak berani sebab tingkap bilik terbuka. Paginya saya bangun, saya cari tempat tanam Uri anak saya. Itulah peristiwa tak dapat dilupakan berlaku di kawasan rumah saya di kawasan Masling. Terima kasih Kisi. Dan selamat tengah malam pendengar 897 FM. Itu dia kisah ya tentang Uri awal tadi, memang menyeramkan. Apa jua pun ingatlah rancangan MJ12 hanya satu hiburan. Saya cerita kisah Encik Zulkarnain. Saya yang di sini meremang. Kadang-kadang saya macam ni. Kalau saya bercerita ni memang bersemangat. Bila dalam keadaan semangat bercerita ni, itulah sendiri juga yang segan. Dan sekaligus juga saya lupa nak tutup pintu sebelah. Ada baiknya saya tutup pintu sebelah. Ya, boleh lupa tutup pintu. Nang bote nang kuih bote kuih. Saya akan lari tutup pintu sebelah. Yang ini daripada Encik mana ni rakan kita bernama ini dia
Encik Yazri katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin berkongsi peristiwa ketika kereta saya ni KC rosak dekat PIE, betul-betul tepi Bukit Brown. Mungkin ada yang tak tahu PIE ni sebelum kita menuju ke arah Tua Payoh akan kelihatan tanah perkuburan Cina yang lama. Jadi kenderaan saya buat perangai. Saya terpaksa impit kiri dan letakkan kenderaan di bahu jalan sementara saya telefon kawan lah untuk datang dan berikan bantuan. Jadi kata Yazri, bila saya letakkan kenderaan sebelah tepi ni, waktu tu dah pukul 1 lebih pagi tau KC. Saya pun tengah tunggu kawan, dah tak tahu nak buat apa. Saya pun hidupkan sebatang rokok lah. Saya isap rokok tu lah sedang tunggu dekat tepi jalan ni. Tiba-tiba saya macam rasa tau, kita kalau diri tengok depan, kalau ada orang sedang memerhatikan kita, walaupun kita tak nampak, kita boleh rasakan tau, seperti ada sesuatu. Saya toleh belakang KC, tempat tu diasingkan dengan pagar dan longkang. Tiba-tiba belakang saya dekat hutan, belakang tu semua kubur Cina lama, berdiri seseorang. KC, seseorang ni sedang berdiri memerhatikan saya dari bawah pokok. Saya nampak tersintak KC, dia berdiri. Saya tengok, ni dia betul ni. Jadi saya dah tersedap hati. Saya campak rokok saya tepi. Saya masuk dalam kereta. Saya duduk dalam diam-diam. Kemudian kawan saya datang. Saya cuba cui lah, tengok lagi tempat yang sama. Tapi makhluk tersebut hilang dari pandangan. Itu dia kiriman SMS daripada rakan kita Yazri, berkongsi peristiwa yang berlaku dekat PIE Bukit Brown. Baik, kita teruskan dengan pengalaman-pengalaman yang lainan. Hello. Hello, KC. Siapa tu? Muhyiddin sini, KC. Apa khabar? Baik. Baik, jelas suara awak. Baru, KC, terima kasih lah. Muhyiddin buat panggilan dari mana ni? Dari mana? Daripada Benimia, KC. Oh, ini di rumah sekarang Tidak, di kerja. Oh, tempat tugas. Tempat tugas. Bertugas seorang diri ke atau macam mana? Banyak kawan, KC. Baguslah tu. Jadi, ini tentang kisah anda tentang apa ni? Dia tentang dah berlaku pada tahun ini, pada bulan 2. Sekarang saya cat rumah lah tu, KC. Pula tu saya habiskan ruang tamu, dah pukul 1 lebih tu lah. Jadi saya buka tingkap tu kan. Tiba-tiba tu KC, saya terbau-bau wangi sangat KC. Jadi dah mula rasa takut lah kan. Buat saya ignore lah. Cat tu lama-lama bau ni dah hilang. Keesokan pagi tu KC, isteri saya ada beritahu saya yang dia mimpi KC, ada ciput ni nak masuk rumah saya. Tapi oleh kerana saya ni ada taruh garam kasar dekat tingkap kan, di keliling rumah saya tu, jadi dia tak dapat masuk KC. Dan dia rasa macam masa marah gitu. Dia nak cakap pada isteri saya satu hari nanti dia akan cuba sedaya upaya tu untuk masuk rumah saya KC. Itu dalam mimpi yang dia berbicara dengan isteri anda ketika tidur lah. Ya. Tapi saya tak tahu isteri saya. Semalam tu saya ada bawa mimpi sebab isteri saya ni lemah semangat sikit kan. Jadi anda kata kenapa agaknya apakah mungkin tujuan yang dia nak masuk menyerang, mengganggu anda? Adakah ini dihantar orang mungkin dari apa yang anda tahu lah? Dihantar oleh orang lah. Lagipun isteri saya ni orang Arab, ada mungkin sakar lah KC. Jadi dia beritahu saya lah yang benda ni nak masuk ni. Terima kasih pada anda, selamat bertugas ya. Okey. Kembali. Baik, silakan 669-11897. Yang ini daripada Encik Alif, katanya Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Encik Alif. Saya ni bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Saya pernah KC ketika bertugas ni kejar seorang budak di salah sebuah pusat membeli belah di Singapura. Tujuan saya mengejar ni sebabnya orang dah tak dibenarkan masuk dalam pusat membeli belah ni. Jadi saya rasa muskil, macam mana budak ni boleh masuk sedangkan pintu keluar masuk hanya satu, yang lain semua dah dikunci. Jadi saya nampak budak ni berjalan dari belakang ni, saya kejar. Tiba-tiba dia belok dan terselindung budak tersebut daripada tembok lah. Jadi bila saya bangun, kata beliau, saya bangun dan terus saya mengejar budak tu lah. Bila nampak dia, saya naik eskalator. Saya termengah-mengah KC. Jadi tengok budak ni hilang. Tiba-tiba lorong yang budak ni lari ni, lorong menuju ke arah tandas tau. Tandas lelaki wanita. Dan saya pun rasa mungkin budak ni masuk tandas. Saya pun pergilah, katanya Abang Alif, Encik Alif kita saya pergi menuju ke arah tandas. Tandas wanita KC. Saya pun bertanya dan memberi isyarat. Excuse me. Mungkin saya terjemahkan dalam bahasa Melayu lah, senang Ada sesiapa di dalam? Saya nak masuk. Sebenarnya awak dah tak boleh berada dalam pusat membeli belah ni.
awak patut kena keluar. Kalau tidak, saya boleh report pada polis awak trespassing. Saya masuk sekarang Saya masuk sekarang. Jadi apa yang saya buat, saya cakap, saya rakamkan pakai video dengan kamera saya. Takut Casey apa-apa berlaku, budak tu tuduh saya nak memperkosa ke, saya main masuk, ada bukti. Jadi saya rakamkan diri saya masuk sambil tangan saya ni pegang handphone saya yang sedang merakamkan. Sedang saya berjalan, Casey. Excuse me. Tengok tak ada orang, Casey. Jadi apa yang berlaku pendengar Ria 897? Saya pun berdiri, kemudian belakang saya ni adalah tembok. Belakang saya tembok, jarak tembok di belakang saya dengan saya lebih kurang jaraknya dalam 5 hingga 6 meter. Sebelah kanan saya kubikel 1, 2, 3, 4. Sebelah kiri pula adalah tembok panjang dan depan saya cermin tempat cuci tangan. Jadi dia sedang berdiri. Saya pun angkat handphone saya tekan. Saya nak matikan kamera tersebut sebab saya rasa dia dalam satu tandas. Saya nak tunggu dia keluar. Saya angkat handphone saya tekan. Daripada saya nak tekan off, saya tertekan front facing camera, iaitu kamera yang memandang ke arah saya. Tertekan, dari situ nampak video yang tak dirakamkan, Casey. Belakang saya, Casey, ada budak sedang berdiri, kepalanya sedang seolah-olah sengit sebelah. Astaghfirullah. Saya lari, Casey, keluar. Katanya Encik Alif, keluar dari tandas, lintang pukang turun eskalator, termengah-mengah saya dibuatnya. Malam tu saya jaga seorang diri. Seorang kawan report sick. 2 hari saya dapat jumpa kawan sebab bila dia report sick, 1 hari tidak bertugas, keesokan harinya dia akan bertugas waktu lain, saya bertugas waktu lain. Jadi 2 hari kemudian kami bertugas shift yang sama. Saya tanya, kau itu hari sakit apa? Kau tahu tak tempat ni? Itu hari aku nampak tu ada budak lari aku kejar. Saya pun sampuk. Tandas tingkat 2. Budak perempuan rambut panjang. Mana kau tahu? Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan. Bagi kita terus ke hujung talian 669-11897 dan bersama dengan pendengar kita. Kalau tadi kisah Cik Alim memang seram Jadi Cik Alim, saya ada mungkin bukan apa, saya ada mungkin tambah dialog sikit lah Jadi kisahnya seram sikit lah. Jadi walaupun jalan ceritanya memang cukup menarik Dia nampak budak tu masuk tanda, hello, excuse me. Dia rakam dengan handphone. Bila dia tak rakam, benda tu boleh bernyemah kat belakang. Anton ni pun pandai Orang kau tak rekod baru aku keluar. Ting. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Saya anak Jamila. Jadi panggilan dari mana ni, Jamila? Taman Jurong. Berkisah tentang apa ni? Silakan. Pengalaman saya ni, saya cakap sendiri dengan seorang tua atuk lah. Cerita dia macam gini. Kejadian ni semalam lah. Saya tengah tidur. Lepas tu ada orang mengejutkan saya. Saya berasa heran. Siapa mengejut saya? Saya pusing belakang, semua berkilat. Lepas tu saya berasa, saya tengok betul-betul lah, ada seorang tua atuk. Dia pakai kerbau putih dan berkilat. Saya berasa takut lah, memakik minta tolong. Tetapi dia kata dia tidak akan mengganggu kamu. Itulah saya berasa tenang. Lepas tu dia kata soalan-soalan lah dan saya. Dalam minit saja saya ke hall duduk. Lepas tu dia kata sampai memimpin tangan saya lah. Dia kata jaga ibu bapa kamu. Itu je. Selepas tu saya dengar suara pintu terbuka. Saya siapa? Saya pusing belakang, saya nampak mak saya, Jamila. Dia kata, terus sampai marah, dia kata, kau cakap siapa? Saya cakap dengan seorang atuk. Saya tunjuk ke arah atuk tu. Mak saya kata, tidak ada orang. Saya peranjat lah. Saya lihat ke arah atuk tu, tidak ada orang. Berapa minit, saya berasa demam lah.
Dan mak saya terus mengejutkan mami saya. Mami saya nama Petia. Dan terus hantar saya ke hospital. Itulah pengalaman saya, Casey. Siapa bercakap nama adik ni? Budin. Cik Budin Adik Budin. Terima kasih Adik Budin ya. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Bagus. Jelas suara adik tu. Tapi dia kelihatan kedengaran seperti dia menggigam mentah bila berkongsi pengalaman yang diceritakan. Saya pasti mungkin ada juga pengalaman-pengalaman ni. Kalau kita dengar orang tu macam seolah sedang membaca, kadang-kadang bila dia nak bercerita spontan tu agak sukar untuk mendengar dia bercerita spontan. Jadi apa yang dia buat, dia tulislah. Dia tulis pengalaman ini berlaku. Jadi bila dia dah tulis, dia kedengaran seperti membaca pula. Jadi ini antara harus kita, adik-adik yang sedang mendengar, kalau bercerita boleh bagus. Uncle Casey suka sangat anda bercerita. Tapi kena berlatih lebih baiklah untuk menyampaikan kisah supaya tidak kedengaran seperti membaca. Tapi percubaan yang cukup baik kepada adik kita all tadi. Kalau boleh jangan, pada satu hari Casey, saya sedang berjalan-jalan. Saya ternampak seorang perempuan. Saya pun tanya nak ke mana. Tak boleh, dia kena cara spontan. Apa yang anda tulis tu in point form. Jadi bila sampaikan tu lebih kata orang ni lebih real. Tapi percubaan yang baik. Sebelum saya berehat, kiriman yang saya terima SMS ni datangnya ada yang kata Casey daripada Cik Suhaimi. Saya tempoh hari sedang solat di salah sebuah masjid di Singapura di kawasan Jurong, Casey. Waktu itu solat Isyak. Saya terlambat untuk solat berjemaah. Jadi saya pun nampak ada seorang ni sedang solat. Baru nak mulakan solat, saya kejar dari belakang. Saya pegang bahunya untuk solat berjemaah dengan beliau. Jadi yang menghairankan saya, kalau kita solat jemaah sekarang ni depan saya ada imam. Saya dah pegang bahu dia. Saya jadi makmum di belakang. Tiba-tiba ada orang datang pegang bahu saya. Saya rasa pelik tau. Kenapa pula aku jadi imam? Dalam hati bercakap. Dia tetap di belakang saya, Casey. Kemudian dipendekkan cerita, mungkin selepas saya, mungkin dia dengar saya tak baca. Saya pun tak dengar dia cakap amin. Sebab bila saya amin, dia diam. Agaknya dia tahu saya tak berjemaah dengan dia. Saya pun pusing. Saya tanya, Dek, kenapa tadi adik tak jemaah dengan abang? Kenapa adik nak jadi abang imam? Abang tengah jemaah. Saya pusing depan saya tak ada orang. Mana tadi orang? Saya tengok kiri kanan, Casey. Tak ada orang, Casey. Kemudian adik tu tengok saya. Tak apalah. Terima kasih DM. Tak maaf lah tadi kalau abang tak mengimamkan solat bersama. Tak apalah bang, tak apa. Saya salam dia. Saya bangun. Saya masih tercari-cari seorang lelaki yang pakai serba hijau. Jubah hijau, sarban hijau. Tak nampak, Casey, lelaki tersebut. Menjadi tanda tanya, dengan siapa yang saya solat jemaah? Saya pegang bahu, saya boleh rasa yang saya memegang bahunya. Terima kasih, selamat tengah malam. Takkan yang ini datangnya daripada Cik Supaat. Katanya, apa khabar Casey? Selamat pengantin baru. Belum lagi tapi tak apalah. Terima kasih Cik Supaat mengatakan pengalaman yang beliau nak ceritakan ini berlaku tahun lepas apabila beliau dan isteri sebenarnya berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah. Jadi sebenarnya bila berada di Tanah Suci ni, saya pun dengan isteri ingat lagi, Casey, ini bukan kisah seram tetapi sesuatu yang berlaku pada kami. Saya dengan isteri sedang duduk makan di sebuah tempat ni lah. Tiba-tiba isteri saya menegur, banyak lalat lah tempat ni. Casey, selepas isteri menegur, lagi banyak yang datang. Kami tukar tempat lain, duduk tempat lain, makan ke tempat lain. Satu hari, Casey, diserang oleh lalat.
Saya terperanjat sampai kan jumpa salah seorang imam di sana dan dia memberitahulah kalau boleh jangan cakap sembarangan. Jadi saya pun mempelajari kesilapan tentang apa yang dikatakan. Jadi saya tak boleh sentuh lebih panjang lah sebab ada juga bab-bab agama yang dimasukkan dalam sini. Jadi mohon maaf lah sebab saya hanya katakan MJ12 hanya satu hiburan. Jadi kalau dah masuk agama tu dah lain channel sedikit lah. Tapi walau apapun ingat yang penting kita jangan bungkak, jangan riak kalau ada pun diam je lah. Bersama-sama dengan saya pada pagi ini, Su, apa khabar Su? Baik. Ini Su, panggilan dari mana Su? Saya daripada Bedok. Orang Bedok bercerita tentang apa ni Su? Okey, kisah ni pengalaman yang terjadi belasan tahun yang lepas. Waktu tu saya masih dalam sekolah menengah lah. Dan biasalah masa zaman remaja kan, nak duduk bawah blok, lepak lepas maghrib, tak kasi turun, tetap turun lepak juga kan. Saya, saudara saya dan ada lagi 2 lah kawan saya. So sepanjang kita duduk dekat bawah blok ni, seperti biasa kita duduk lepak apa semua. Sekali serta-merta saudara saya ni yang bernama Ita, dia tahu beralih arah tau. Pasal bawah blok tu ada 2 tempat duduk. Jadi satu tempat duduk depan, satu lagi di tempat duduk yang belakang. Dan tak macam mana dia duduk seorang-seorang sambil dia main-main rambut, berbual seorang-seorang, ketawa, senyum. Dan saya macam, kenapa dengan budak Ita ni? Saya bilang kat dia kan, saya tinggalkan 2 lagi kawan saya tu. Saya tanya dia lah, Ita, kau ni kenapa? Dan dia cakap lah, aku tak apa-apa lah, dia kata gitu. Okay, saya buat hirau tak hirau lah, ambil indah tak indah aja. Sekali saya tengok dia macam berbuat seolah-olah macam ada seseorang kat depan dia talkie. Saya macam pelik sangat. Dan saya tanya lagi, saya tak puas hati kan. Saya tanya lagi, Ita, kau ni kenapa? Ni kali dia tak jawab talkie. Tak jawab. Saya dah rasa lemah macam tahu angin kencang, macam serta-merta talkie. Macam ada sesuatu gitulah, tak tahulah apa kan. Tak nak ingat-ingat sangat kan. Dan tak macam mana dia tunjukkan kat salah satu tiang lampu yang berdekatan dengan satu jembatan tau. Dan tak macam mana dia kata, okay, kau nampak tak kat sana ada satu kapal ni tengah jalan, cakap gitu. Bila saya dengan kawan saya lagi 2 tu tengok, dia siapa tu okay, cakap sana. Ni kali saya cakap, memang betul lah, dasar lah ni dah lain macam lah. Saya cakap, anda Ita, kau jangan main-main dah malam gini. Saya cakap anda gitu. Dia ketawa ngikik-ngikik kisi, macam geli hati sangat lah. Tapi dia ketawa dia tu macam very menyeramkan sangat. Dan saya macam tak sedap hati kan, saya suruhlah kawan saya ni panggil lah pakcik saya turun. Pakcik saya turun, tengok dia dah macam perempuan tak waras kisi. Main rambut, dia ketawa, mengilai secara macam serta-merta gitu. Dan keep on pointing dekat jembatan punya yang lampu, tiang lampu tu. Dan tak macam mana dia kata, berkali-kali kau tanya aku bukan Ita, aku Rin, dia cakap gitu. Saya dah, apa asal pula dia ni? Tanpa berlengah, pakcik saya kata dah bawa dia balik. Setibanya di rumah pakcik saya ni, disuruh saya panggil jiran. Jiran semua datang, dia kata, saudara awak ni dah rasa-rasanya macam dah lain macam lah. Saya pun terfikirlah kenapa kan. Dia tanya, kau duduk kat mana tadi, apa yang kau buat? Saya cakap lah, tadi lepas maghrib kita orang duduk lepak kat bawah blok, apa semua gini, gedebak-gedebuk semua. Kata okey, dia ada macam menunjukkan reaksi-reaksi pelik tak. Saya cakap lah, ada. Dia tunjuk, keep on pointing dekat yang tiang lampu tu ada ada kapal tengah jalan. Ini dah bukan dia. Ini dah kan macam ibarat apa kisi, macam kena rasukan sampaikan gitu. Dan alamak, saya takut kisi waktu tu. Dan dia berubatkan apa kan semua, gedebak-gedebuk apa, tak apa lagi tahu yang orang ni ubatkan dia. Tu tak macam mana, macam sedar tak sedar tu dia cakap, apa pasal ni, aku dah kat mana ni? Saya cakap lah, tak ada, tadi kau tidur. Tapi aku tahu tadi aku kat bawah blok dengan korang kan. Cakap tak adalah, kita tak duduk bawah blok lah. Memang dari tadi kau duduk penting gini je, kita tengok kau tidur lah. Saya happy je tengok kau tidur. So dia macam rasa lain macam tu, dia ketawa saya, dia kata, kau biar betul. Kita tak pergi mana-mana tadi, kita orang kat rumah je. Itu je lah kisi. Jadi
kawan anda tu kena rasuk, kena sampuk, tak tahulah Tak tahulah tu, tapi reaksi dia very pelik Ya, cara dia bila anda ceritakan tu seolah-olah dia ketawa sendiri cara dia. Dia main rambut lagi Kizi. Dia keep on pointing dekat tiang lampu tu. Itu yang saya macam alamak. Terima kasih selamat pagi pada anda. Sama. Terima kasih. Baik. Yang ini kiriman daripada seorang pendengar yang berkongsi pengalaman. Katanya, Casey, ini berlaku dalam lift apabila saya sedang nak pulang ke rumah. Waktu tu tidaklah lewat malam sangat, sekitar pukul 11 malam Casey. Jadi katanya Yati, saya balik rumah saya di tingkat 7. Saya pun masuk ke dalam lift dan tekan tingkat 7. Jadi bila saya sedang sibuk ni main message SMS ni, yelah tengah reply kawan saya message, saya reply balik, dia message balik, saya reply balik. Jadi tengah ketawa-ketawa suka hati ni, pintu lift terbuka, saya pun main keluar. Saya mati-mati ingatkan tingkat 7. Yelah, saya seorang saja yang naik lift. Saya tekan tingkat 7, pintu terbuka, saya main keluar. Jadi bila saya keluar, apa yang berlaku pendengar Ria 897? Katanya Yati, saya keluar, saya jalan menuju ke arah depan rumah. Rumah saya adalah rumah yang kedua. Selepas lift, jalan depan, belok kanan, rumah pintu yang kedua rumah saya, kata Yati. Sampai depan rumah, saya ketuk pintu. Ma? Kemudian saya tunggu untuk mak saya buka pintu. Saya masih mesej ni Casey. Tengah mesej, pintu rumah terbuka. Jadi saya tengok, baru saya perasan, rumah siapa ni asal gelap sangat. Casey, tiba-tiba pintu yang terbuka sedikit tu nampak orang sedang menjenguk, mata terbeliak tengokkan saya. Saya terpekik Casey, menjadi histeria. Bayangkan mendengar. Saya berkata benar. Saya menjadi histeria, kemudian saya tak tahu apa berlaku. Tahu-tahu saya bangun, saya sedang ada di atas katil. Kepala saya disapu dengan bawang. Tak tahulah bawang yang dah dilenyek, saya boleh bau kuat. Tangan saya disapu dengan minyak. Mak saya sedang baca surah Yasin, bapa saya pun sedang baca surah Yasin. Saya dah tak tahu kenapa dan apa yang berlaku. Jadi saya tanya, setelah saya pulih beberapa hari kemudian, saya tanya mak saya. Mak saya memberitahu yang dia dengan bapa saya turun bawah. Saya rupa-rupanya keluar rumah di tingkat 6. Turun bawah, saya dah macam orang gila Casey, menangis. Siapa datang saya nak serang. Sampaikan bapa saya datang, pujuk, saya masih menggigil. Bawa pulang ke rumah dan baca sampai saya terlelap, kata Yati. Pendengar Ria 897, rumah yang saya ketuk tu memang tak ada orang, rumah tu rumah kosong. Macam mana boleh ada orang buka pintu? Itu menjadi satu pertanyaan. Saya pun ingat lupa setelah kejadian itu. Mak saya tanya saya, kau memang betul ke ada orang buka pintu? Saya dah tak boleh ingat sebenarnya apa yang berlaku. Terima kasih Casey. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Hamidah. Puan Hamidah buat panggilan dari mana ni? Sembawang. Orang Sembawang. Wah, ni Sembawang ni. Jadi pengalaman Puan Hamidah tentang apa ni? Oh, saya dulu suka balik kampung malam-malam. Korang balik malam-malam tu. Kampung di mana tu? Melaka, di Lubuk Cina. Oh, jadi yang memandu siapa? Suami. Suami memandu, anda duduk di depan. Jadi dari Singapura tu betul lah lazimnya jam berapa tu? Kita kadang selalu masa tu suka bawa budak-budak pergi KL dulu. Lalu pesan dengan mak sana. Nanti malam nanti saya baru balik Melaka lah. Jadi bila jalan kat KL ke apa, baru malam baru kita balik. Pasal malam kalau balik sejuk kan, tak panas. Jadi kalau selalu ikut keluar Simpang 4 dekat highway tu. Dia keluar Simpang 4, jalan dia kat situ memang nak pergi Lubuk Cina tu memang jauh jugalah. Jalan dia belok-belok ke sini, tempat dia memang apa kata orang kalau malam-malam tu gelap, tak nampak apa benda. Jadi memang selalu kita jalan tak apa-apalah. Ada satu hari tu kita jalan, macam kereta kita ni macam kat belakang ada orang kejar tu. Jadi suami saya macam, saya mula-mula tak perasan kenapa dia makin laju. Tapi jalan ni dah lah corner-corner kan. Kita jalan dalam. Tapi kenapa laju? Dia diam, tapi dia bawa macam kelang kabut lah. Bila
bila dia nampak macam tempat ada macam pekan, ada gerai-gerai tu macam ada terang sikit, dia berhenti. Bila dia berhenti, saya tanya, kenapa tadi macam laju sangat? Dia kata tak perasan ke? Tadi Kak, bila dia tengok cermin belakang, dia kata macam ada benda mengejar, dia kata tahu. Saya cakap, saya tak perasan, tapi saya heran kenapa awak lari laju sangat kan? Jadi bila dia dah kena gitu kan, dia sekali dia kata tak nak balik malam-malam kata. Jadi selalu balik malam-malam tu mesti ada kadang-kala lah terkena gangguan lah Memang tempat tu, kalau Lubuk Cina tu dekat Ramuan Cina Besar tu, memang jalan dia ni kalau orang tak biasa memang tak tahulah apa nak cakap, tempat tu memang gelap gelita. Jalan mana tadi kakak cakap? Dalam kampung. Jalan apa tadi? Dia Ramuan Cina Besar, dia sempadan dengan Linggi. Oh, dekat kawasan tu. Jadi kalau jalan situ selalunya mungkin kadang-kadang terkena gangguan, ternampak lah. Ada kadang kita tersesat, padahal kita selalu jalan situ tau. Dia macam dia apa kata orang tu, makin jauh. Ada sampai saya pergi ke Port Dickson tau kadang. Tapi kalau ikut Port Dickson, kita patah balik tu dah makin jauh lah. Kalau kita ikut Simpang 4, jalan biasa ataupun Alur Gajah, dia dekat. Tapi sekarang Alhamdulillah, kalau kita nak balik dari Lubuk Cina ni, kalau untuk balik ke Aikro sekarang dah senang pasal dah ada highway. Aikro tu dari Sungai Udang sampai ke Aikro lah. Ini kakak katakan ni jalan yang lama lah, highway lama tu kan? Jalan lama, tapi yang baru daripada Aikro ke Sungai Udang tu nak ke Port Dickson, itu jalan dia baru, itu dah cepat sikit jalan dia. Kalau jalan lama saya pernah dahulu ikut rombongan iaitu pergi ke Pahang menggunakan jalan lama, bengkok jalannya. Pahang pun kalau ikut jalan tu Rumpin tu. Rumpin ya, jalan lama tu kan. Turun naik bukit. Dah kakak pernah cerita dia duduk Pahang. Dia kata kalau kau sampai ke Pekan, ada satu tepi pantai pokok tu, kau jangan berhenti, jangan singgah situ. Kenapa? Suami dia suami isteri lah, dia dah balik dari Johor, dah penat, dia nak tidur dalam kereta sekejap. Kali entah macam mana isteri dia tak boleh tidur. Kereta dia kena goncang sikit. Jadi dekat jalan yang dikatakan itu jalan tu apa dah namanya dia panggil Yang mana tu? Yang jalan boleh saya katakan Lebuh Raya Lama lah. Yang lama tu, ingat tak? Menuju ke mana? Sebelum ada Lebuh Raya Utara Selatan kan menuju ke arah Rumpin lah. Kalau gunakan jalan panjang Rumpin, turun naik bukit, belok sana belok sini tu. Itu jalan apa? Nanti kita tanya rakan-rakan dari Malaysia. Jalan ini mana ni? Zaman Luang tu. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum ni yang saya katakan tentang jalan menuju ke arah Rumpin tu merupakan sebelum adanya wujudnya Lebuh Raya Utara Selatan ni, ada satu jalan lah di Malaysia ni. Saya nak tanya, mungkin rakan-rakan tahu apakah nama jalan tersebut lah yang disampaikan, yang saya ingin tahu lah. Mungkin boleh Lebuh Raya apa tu dipanggil tak tahulah. Tapi jalan tu memang bengkok kemudian kena turun bukit, naik bukit, jalannya tak lurus lah. Kalau Lebuh Raya Utara Selatan kan cantik, jalannya lurus. Tapi yang ini tak tahulah Lebuh Raya Jalan Endau Rumpin kot. Macam tu Jadi itu dia dia katakan menuju ke arah Rumpin lah. Dan ada beberapa perhentian yang saya pergi ke sana tu, juga tempatnya seram. Ada rumah-rumah kampung yang dah terbengkalai. Waktu petang memanglah tak rasa seram. Dan bila ada percutian di Rumpin tempoh hari itu, kita ada night walk malam-malam jalan tu. Memang seronok lah. Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Ini Muhammad Arif Jalil Arif kata, KC, jalan yang disebutkan tu mungkin Jalan Endau Rumpin. Kiri kanan hutan, KC. Hutan kan hutang Jalan tu boleh sampai ke Kuantan. Malam-malam mana ada orang ikut jalan tu, seram. Saya kalau balik Pahang ikut jalan Segamat, Gemas, Bahau, Triang, Temeloh, Pahang dan sampai ke Jerantut. Itu saya rasa jalan tu lah. Tapi memang kalau malam-malam sorang-sorang seram. Tapi kalau dalam bas ramai-ramai lalu kat situ, pemandangan indah, hutan kiri kanan, lepas tu tengok bintang kat atas. Lemak.
Hai, Singapura ni susah nak cari tempat macam ni Baik, saya rasa mungkin jalan tu lah Endau Rumpin, di kiri kanan hutan. Ada kata sini kiriman-kiriman mungkin kalau ada yang pernah menggunakan jalan tersebut mungkin boleh berkongsilah pengalaman anda. Ya, Endau Rumpin tu saya pernah jalan sana, dan saya rasa yalah kiri kanan tu memang sunyi sepi, seram tempat tu Baik, sekarang ini dah baguslah, dah baiknya ada Lebuh Raya Utara Selatan, senang nak memandu. Kalau dulu gunakan jalan tu nak pergi KL, dream on bila nak sampai katnya. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita 669-11897. Kalau ada kisah saya ingin mendengar. Silakan kalau ada pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Baik, sih. Pak Hitam pernah gunakan Lebuh Raya Utara Selatan? Tak pernah, sih. Tidak pernah, Jadi pengalaman yang Pak Hitam nak ceritakan ini tentang apa, Pak Hitam? Ni serius malam hantar passenger. Jam berapa tu? Ni dalam pukul 10 lebih dekat ni Raffle Town Club kat belakang dia banyak rumah sebuah-sebuah lah kan. Hantar passenger, dia dah turun. Saya perhatikan rumah depan rumah yang Mak Salim sebab rumah ni besar. Dalam hati cakap rumah ni besar. Lepas tu ada tu biji motor je. Mesti owner dia keluar lah kan, balik negeri apa, kasih orang yang jaga. Tengah bikin 3 point turn, pintu dia buka, ada budak kecil kat depan pintu dia. Terus terdiam. Kali Mak Salim tu ketuk pintu. Kau paksa belum naik jalan? Tak ada. Rumah tu, kau dapat budak kecil tu Senyum Mak Salim tu senyum. Kau macam ada bermain-main, just go ni. Tu Mak Salim tu suruh aku terus pergi. Fikir saya sekarang apa? Rumah tu pasal sebiji. Ada satu motor dia dengan macam mana budak ni datang dari mana. Tak nampak lah, cuma nampak baju putih, dia pakai baju putih dan dia budak kecil lah. Tu je. Dan lagi tu, yang ini yang 2 minggu lepas lah. Dah tak ada kerja, telefon kau dah takut nak mampus, telefon kau tak nak angkat-angkat. Dekat Bukit Brown. Bukit Brown. Pergi seorang ke? Pergi dengan passenger? Seorang passenger. Dah tak ada kerja, aku nak try lah. Pergi dekat Bukit Brown tu. Lepas tu kan yang ada yang heavy vehicle kan. Dapat kat sana, dah terperasan dekat depan tu ada benda. Tengok aja lah. Lepas tu cuba telefon kau lah. Cakap kasi ada benda kat depan ni. Kenapa kau nak dengar tak suara? Dan macam kita boleh perasan kan sebelah kita ada orang diri. Dan awak masuk sampai dalam lah? Kita macam perasan kan macam ada orang diri sebelah kita. Sekali toleh dekat sebelah tingkap kasi. Dah tak tahu apa nak bikin. Dah tak boleh cakap apa-apa lah. Nasib baik ada satu lori mixer tu kan. Dia macam datang, dia terus buka lampu lah. Baru macam berderau hilang sikit. Jadi lepas nampak tu baru perasan situ ada orang lah. Satu lori je lah. Satu lori lah. 2 lori pun tengah nak parking ke nak balik tak tahulah kan. Terima kasih. Dia buka lampu Terima kasih pada Pak Hitam Selamat bertugas sekarang ini Harap-harap hari ini tidaklah ditahan teksi oleh orang-orang yang pelik Kau pun lagi beberapa hari dah jadi suami orang dah. Terima kasih Selamat malam. Selamat mengenai baru. Terima kasih. Baik, itu Pak Hitam, seorang pemandu teksi bertugas waktu malam. Dan saya tadi Pak Hitam ada katakan sesuatu dan saya memang tertarik nak berkatakan lebih lanjut tentang apa yang diceritakan Saya memang pernah ke Bukit Brown sebelum inilah bila buat MG12 di luar konti. Saya hairan ada orang boleh letak lori mereka, bas mereka dalam kawasan tanah perkuburan yang gelap macam tu. Saya rasa bagus, pilihan yang bijak Mina parking pun tak nak masuk, babe. Okey, 669. Mungkin seorang lagi pemanggil sebelum saya tutup tirai. Hello, selamat pagi. Hello. Halo Casey, apa kabar? Kabar baik Pak Radin, apa khabar? Ya, selamat bertanding di atas Pelamin ya. Ya, dah lama tak dengar suara Pak Radin sibuk ke? Kita ada kronik kes hari ya. Silakan. Ya, terima kasih. On the air sekarang ya. Ya, on the air, ya. Ya, untuk para peminat Misteri Jam 12, Pak Radin mengucapkan raja dan pengantin permaisuri sehari dan jadilah suami yang power dengan kasih sayang ya Casey ya. Ya, amin. Ya, untuk Datin Fisao yang terhormat juga ya. Ya. Datin Sri. Ini Pak Radin nak cerita satu kronik kes ya. Silakan. Ini Pak Radin nak cerita Casey. Banyak saka antara saka, tapi satu Casey Pak Radin nak cerita. Tapi mudah-mudahan ini Pak Radin cerita jangan terkena dengan yang dipanggil apa tak Casey, saka berjodoh.
Kadang-kadang tengok macam Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala telah menghadiahkan kisi seorang wanita saleha, wanita digerakkan Fisa'u, telah jatuh hati dengan kisi. Antara ribuan jejak kehidupan, kisi telah bertuah menjadi Allah Ta'ala hadiahkan dia become your loving partner in life. Jadi Pak Din nak cerita satu saja. Dalam keadaan ni, sini ada satu kronik kes seorang wanita kisi. Kadang-kadang berat jodoh ni kisi bukanlah kerana ini bila Pak Din teringatkan kisi dan Fisa'u, alhamdulillah Allah Ta'ala mempertemukan rahmat ilahi dan bila pasangan pengantin tak lama lagi. Dan pada kita ada juga manusia yang malang kisi. Kadang-kadang jodoh tiga. Ini antara kita kudrat Tuhan kisi. Antara manusia ni alam misteri jodoh ni. Jodoh ni apa ni? Itu pasal orang banyak tak tahu kisi. Apa yang dipanggil jodoh? What is the meaning of jodoh? Banyak orang cakap jodoh adalah fall in love. Jodoh adalah kasih sayang, bercinta dua sama saya. You can fall in love. You boleh bercinta kalau berkawan. Tapi kalau jodoh tak ke mana. Tapi kalau jodoh tak ada jodoh. Tapi malam sekali jodoh. Tapi Pak Din nak kisah satu rahsia jodoh. Banyak orang tak tahu kisi. Jodoh adalah a soul connection, perhubungan rohani antara dua pasangan orang yang bercinta. Kalau sudah tercatat somewhere, kalau di atas sana tercatat you are born for that person, nobody can rob your way. Tapi ini satu malam dengan seorang wanita kisi, dia dapat jodoh. Dia bukan tak dapat jodoh kisi, tapi dalam keturunan dia semua ada yang dipanggil anak dara yang dah terlanjur, tak ada jodoh. Dan dia dah takut kisi. Dia cakap dengan Pak Raden, Pak Raden, 3 anak pak kakak saya tak ada jodoh. 4 dia ada banyak anak adik-beradik wedok. Jadi 3 adik kakak dia tanpa jodoh kisi. Bukan tanpa jodoh, bercinta tapi diakhiri dengan tanpa jodoh. Dan apabila disiasat, mereka memang kisi. Jodoh ni kadang-kadang urusan takdir menentukan. Tapi ada juga kadang-kadang manusia yang zalim. They try to play God. They try to play God, iaitu seperti macam mana jodoh manusia tu ada, tapi mereka telah mengikutkan, mereka telah berbahagia dengan, mereka telah menggunakan apa tak kisi. Ada urusan jodoh adalah urusan Tuhan, tapi ada juga mereka berurusan dengan syaitan. Mereka menggunakan syaitan sebagai urusan untuk hidup mereka, dan mereka akan membuat satu perkara yang dipanggil apa tak sisi. Tak suka melihat lain orang bahagia. Tapi kadang-kadang apabila kau mengikut hasutan syaitan, kau dapat juga, sebab syaitan dah buat perjanjian, mereka juga ada power untuk menghalang manusia, tapi kau tempahlah tiket ke neraka. Ini Pak Din nak ikut syak cerita pasal untuk sempena kisi akan cuti. Yang paling sedih kisi, perempuan ini syukur dia sebenarnya kisi, dia bimbang, dia malu kalau boleh dia tak nak virus kakak-kakak dia pun terkena dengan dia. Kisi kadang-kadang kisi ada masa jodoh ni adalah seperti time bomb kisi. Dia kadang-kadang datang spontan tanpa diuji, tanpa diduga. Kadang-kadang from nowhere dia akan berumah tangga. Tapi ini wanita ni kisi, dia sebenarnya dia dah bercinta dengan 5-6 orang. Dia dah keidaman, tapi tak ada satu yang sangkut di hati dan tak ada satu yang sangkut di mata. Tapi bila Pak Din tanya, rupanya kisi, Pak Din tanya siasat kronik kes ini, kenapa kau ada ajak dengan aku? Dia cakap dengan Pak Din, Pak Din bukan Allah. Tapi Pak Din kadang-kadang pernah saya dengar Pak Din membantu orang. Adakah Pak Din, adik-beradik kalau berat jodoh, kita pun boleh terkena, sebab makcik dia kahwin pun jadi mak janda. Habis bila kakak dia bercinta tak jadi, sampai akhirnya sampai mereka dah berumur belum ada lagi orang yang masuk meminang. Jadi apabila dia ni anak bongsu, dia takut terjadi peristiwa yang menimpa the past of the sister dia love, that the tragic that never end up in a marriage life can cause virus to her. Sebab tiada wanita yang tak mau kahwin kisi. Jadi kalau siapa-siapa, kalau wanita tak berat jodoh, jangan hina. Kita doakan agar Allah Ta'ala memberikan jodoh. Sebagaimana tengok Allah Ta'ala
Ta'ala telah merahmati Fizao dengan kasih rahmat Allah, dia akan menjadi isteri Casey dan menjadilah wanita saleha. Mudah-mudahan semoga ada juga wanita lain jejak ikut Fizao, walaupun Fizao tu jadi idaman glamour banyak orang, tapi Casey adalah wanita lelaki idaman dia, iaitu hero pujaan dia. Alhamdulillah dia dah kahwin. Begitu juga dengan Casey tak lama lagi. Begitu juga dan Pak Din nak cerita, bila Pak Din siasat di Chronic Case, Pak Din cakap rupanya Casey, wajah dia cantik Casey, tapi ada kecacatan dalam keadaan cinta rupanya Casey. Ini dipanggil apa tu Casey? Pelalau kasih sayang cinta, sebab oleh keturunan nenek moyang dia ada silap melakukan sesuatu, dan Pak Din tak nak sebutlah, sebab kalau kita nak menyebut orang yang dah meninggal atas apa perbuatannya tu tak baik, mereka dah kembali ke antara lain. Jadi janganlah mengumpat orang yang dah meninggal. Cuma Pak Din cakap ini the history, the mistake of the past yang membuatkan adik-beradik ni tak dapat jodoh, dan 3 kakaknya dah selajak, dan adik perempuannya alhamdulillah bukan Pak Din dapat selamatkan, tapi Pak Din dapat break the curse of why these ladies and these sisters all cannot get married. There's a curse of the satanics punya devil that dorang be descendant have committed, and dorang be bayaran, iaitu dorang kaya, dorang akan bahagia, tapi anak-anak dorang tak akan dapat jodoh yang sebelah perempuan dan tak akan dapat keturunan Casey. Jadi ini silap daripada descendants of the nenek-nenek. Ada juga Casey kadang-kadang saka Casey, nenek-nenek kita memberi promise dengan the unseen force, the devil, that dorang minta kekayaan dan bukan pengganti nyawa, bukan pengganti sebagai dorang tu akan mati, tapi dorang akan buat zuriat salah satu sebagai siapa pihak sebelah perempuan yang melahirkan anak perempuan tidak akan kahwin dan tidak akan mendapat zuriat, melahirkan zuriat. Bagaimana nak melahirkan zuriat kalau mereka tidak bernikah? Jadi itu alhamdulillah ini dipanggil apa tak Casey, the curse of us descendants. Dia buat perjanjian dengan satu alam gaib yang diorang akan menempah kekayaan harta kesenangan, tapi anak perempuan mereka tidak akan bertemu jodoh, akan dihalang oleh the unforeseen chronic cause who try to play devil. Because why? Apabila kita manusia berbuat perjanjian dengan setan, urusan takdir kita akan ditentukan oleh setan, dan takdir kita telah takdir rahmat ilahi Casey. Itu yang kita sedih. Jadi siapa-siapa kalau janganlah ada urusan dengan syaitan, sebab kalau kita dah ambil syaitan sebagai urusan untuk hidup kita, syaitan akan arrange urusan hidup, tapi kita dah keluar daripada takdir. Bila Pak Din tengok rupanya Casey ada setan betina Casey. Kerana Casey tahu tak, Allah Ta'ala ceritakan ada jantan betina dan kisah setan betina. Jantan betina dan iblis betina, setan betina, iblis tu ketua dia, dan jantan betina dan setan betina mereka juga mereka juga kahwin, mereka juga melakukan persetubuhan, dan mereka pun beranak pinak. Jadi jangan lupa Casey, apabila orang berurusan dengan setan, perempuan kalau berurusan dengan alam gaib, setan betina yang uruskan mereka, bukan setan jantan. Jadi apa terjadi? Jadi setan betina ni yang ada dalam saka keturunan dia ini telah membuat apa Casey, blockade dorang punya wajah-wajah seperti tidak ada cinta dan tidak ada rahmat ilahi yang akan menghadiri jodoh untuk mendundang jodoh ilahi itu orang yang telah buat perjanjian ini. Jadi kalau cakap cara sopan, mereka anak perempuan yang bongsu ni Casey, Pak Din tak nak cerita apa Pak Din indahkan. Pak Din telah dapat pecahkan sumpahan perjanjian dia dengan iblis betina atau setan betina yang telah blokade, yang zuriat kau tak sebelah wanita tidak akan mendapat anak dan tak akan kahwin, dan kau akan apabila jodoh rahmat ilahi nak datang, rupanya iblis betina setan betina telah menguruskan Casey. Dan akhirnya Pak Din cakap, bila Pak Din tengok wanita dia, adik bongsu dia, baru Pak Din tahu rupanya saka ni ada the devil woman, black magic woman, macam Santana pe lagu cakap, oh ya kau kata Santana cakap the black magic woman. Jadi inilah dia black magic woman, wakil iblis betina setan betina yang turunan punya saka telah
menghitamkan cahaya nur wajah yang ada daripada wajah mereka tu, membuatkan mereka tu apabila dalam dunia percintaan mereka tu jadi alam kegelapan, tidak ada nur wajah kasih di wajah mereka. Kesian setan betina kurang ajar projekkan kerana perjanjian saka kesi. Tapi Pak Raden dapat membuat satu ilmiah, pecahkan the curse of the descendants of the breaking promise with this devil, dan setan betina yang cuba nak projek adik bongsu ni melalui curse pelalau ini telah dapat dipotong, telah dapat diblokir, dan cahaya nur wajah wanita yang adik bongsu ni telah ada ibarat apa tahu, awan hitam yang telah menggelapkan adik-beradiknya. Yang tiga tu Pak Raden tak dapat bantu, tapi yang bongsu ni awan hitam yang cuba telah memblokir di langit yang biru tu telah dipapuskan oleh sinaran sang surya, dan the black cloud has turned into a very beautiful sunshine, like the English said, there's a silver lightning in the cloud. Dan akhirnya perempuan ini telah menjadi wajah nur keindahan, cantik, dan dapat dia jodoh seorang laki-laki yang bongsu, anak bongsu yang dapat jodoh seorang laki-laki. Tak semalangnya sumpahan adik kakak-kakak yang dapat jodoh, dan dengan rahmat ilahi dia akan berumah tangga dan dapat jodoh. Jadi kalau siapa-siapa kesi, saka ni apa tahu kesi? Saka adalah urusan manusia membuat perjanjian dengan syaitan, dan apabila kita mengambil syaitan sebagai khalifah, syaitan yang menguruskan hidup kita and become the devils kesi. Tapi akhirnya siapa-siapa jangan buat urusan. Siapa-siapa kadang-kadang mak bapak kita kesi, dorang ni nenek-nenek alam misteri, kadang-kadang dorang percaya pada urusan petua-petua, tapi tanpa mereka sedar petua mereka bukanlah urusan peribadi dengan hak Allah Ta'ala menentukan. Mereka menggunakan urusan setan untuk mengurus hidup mereka. Na'udzubillah min zalik. Dan Pak Adin dapat settlekan, dan akhirnya adik perempuan ni terlepas dari saka perjanjian descendants of the devil, and dia telah diselamatkan dengan nur wajah penuh cahaya rahmat ilahi. Alhamdulillah ya Kesi, dan kamu selamat pengantin baru, dan semoga rahmat jodoh ilahi kamu kekal sampai dapat anak-anak yang cantik-cantik, montel-montel ya. Baik, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Raden. Dan saudara, saya akan tutup tirai. Saya akan bercuti lebih kurang dalam 20 hari, 18 hari macam itulah ya. Terima kasih.